Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Doa saya agar anda sentiasa berbahagia dan sihat walafiat. Apa khabar saudara Colin Rosario? Nama punyalah sedap. Colin Rosario. Macam pemain bola sepak dari Itali. Saudara Hafiz Basirun, saudara Mustafa Ilyas, saudara Pah Merah, apa khabar Pah? Orang Bangi, sihat ya? Begitu juga dengan saudara Anwar Jubin, saudara Syah Ibrahim, Puan Rusmini, apa khabar Puan? Doa saya anda sihat. Royal Crown, Waalaikumsalam. Syarul Azam, selamat malam dari Kota Baru dah. Mudah-mudahan sihat walafiat semuanya. Saudara Samsudin, Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, terima kasih mendoakan kesihatan saya. Saudara Muhammad Naim. Begitu juga dengan Opin Temu, Saudara Nasyaruddin Belanda. Saudara Rubidin, doa saya agar Ruby sentiasa berbahagia bersama pasangannya. Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, apa khabar Tuan Haji? Doa saya juga anda sekeluarga sihat. Saudara Nizam Ijab, apa khabar Nizam? Saudara Fakri Sani, Waalaikumsalam. Saudara Abu Names, saudara Api Angin, nama sedap, macam-macam nama dia. Begitu juga dengan Pak Chu dari Perak, Langkap Perak, saudara Sahar daripada Seremban, saudara Rashid Mustafa, saudara Salmizi, begitu juga dengan saudara Samsudin Saad, terima kasih. Saudara Niza Azam, saudara Haji Ibrahim, Hajah Nuraidah. Artinya ni dua orang ni kot, Haji Ibrahim dan Hajah Nuraidah. Mak Haji dengan Mak Ajah. Saudara Abu Nem, saudara Mak Basiri, Syafiqah, Fakri Sani, Mak Safwan, Hashim Ilyas, Nur Ali dan Ben Jeletik, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan malam ini, saudara. Baik, saudara, seperti biasa saya harus memberi laporan apa yang berlaku pada negara kita hari ini. Hari ini adalah hari Isnin 7 Februari. 55 hari lagi, saudara, kita akan menyambut kehadiran Ramadan. Dan ini merupakan hari yang ke-691 virus corona menyerang bumi kita dan nampak gayanya masih lagi tidak beredar. Kerana hari ini laporan yang saya terima daripada saudara Rio daripada Universiti Melaya, hari ini jumlah jangkitan terus meningkat. Semalam 10,089, hari ini 11,034. Tinggi, saudara. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 2,925,254. Tak lama lagi 3 juta lah jawabnya tu. Semalam angka kematian adalah dilaporkan sejumlah 9 orang. Terima kasih saudara Rio atas laporan beliau yang saban hari menghantar kiriman kepada saya. Dan juga petang tadi kita melihat Menteri Kesihatan mengadakan sidang medianya. Kita tertunggu-tunggulah apakah ada PKP dan sebagainya. Ternyata tidak, saudara. Alhamdulillah bahawa mengikut saudara Khairi Jamaluddin bahawa peningkatan COVID-19 ini tidaklah di luar jangkaan kerana mereka sudah menjangkakan. Kerana kebanyakan kes adalah tidak bergejala ataupun sekadar bergejala ringan. Ini merupakan dalam kategori kritikal 1 dan 2. Tidak begitu membahayakan. Kadar penggunaan katil pula dikatakan di hospital kekal, saudara, tidak begitu tinggi. Begitu juga dengan Kementerian Kesihatan telah mengaktifkan semula National COVID-19, iaitu Rapid Response Task Force. Saudara, dalam keadaan begini, kerana itu beliau merayu agar warga emas dirayu untuk mengambil dos penggalak. Kalau mengikut katanya, dos penggalak itu kalau diambil bukanlah 3 dan 4, sekali saja katanya. Selepas dos pertama, dos kedua dan dos ketiga. Dos ketiga itulah dos penggalak. Begitu juga kalau anda tidak bersetuju untuk menggunakan vaksin Pfizer, boleh menggunakan Sinovac dan sebagainya. Itu kata Menteri Kesihatan tadi, bagaimana yang saya dengar daripada awal sampai habis petang tadi. Artinya sekarang ni jumlah mereka yang telah pun belum menerima dos penggalak, tapi mereka katanya terdedah kepada
suasana yang kalau mereka hanya mengambil Sinovac saja tapi tidak mengambil dos penggalak, mereka terdedah kepada varian Omicron. Jumlah yang belum mengambil dos penggalak adalah sejumlah 3.5 juta orang, saudara. Individu 60 tahun ke bawah tiada komorbid positif kategori 1 dan 2 serta tidak berisiko tinggi, katanya. Jadi peningkatan kes COVID-19 pada masa ini tidaklah menjejaskan kesihatan. Artinya cuma SOP akan diperketatkan tapi tidak ada PKP, dan pilihan raya di negeri Johor dapat dilaksanakan. Tak ada sekatan lah artinya, saudara. Saya melihat jumlah hari ini dengan jangkitan sejumlah 11,034 orang. Artinya warga kita untuk bulan ini saja sudah 54,496. Itu laporan yang saya terima daripada saudara Rio daripada Siti Melaya. Jadi bagaimanapun, saudara, janganlah gundah gulana, kerana katanya Menteri Kesihatan kata mereka telah pun bersiap sedia untuk menangani permasalahan ini. Bagaimanapun mereka sentiasa memerhati perkembangan dari masa ke semasa. Saya juga memerhatikan, saudara, perkembangan COVID-19 ini. Cuma kita risaulah sebab tinggi sangat jumlahnya. Hari ini 11,000. Tapi kalau mengikut Ketua Pengarah, dia kata sampai 15,000. Dan dia menjanji bahawa kita boleh menyambut sambutan Hari Raya. Katanya mudah-mudahan terlaksanalah. Okay, saudara? Itulah sekadar yang saya dapat laporkan tentang berhubung dengan COVID-19. Baik, saudara, kita masuk sedikit tentang e-commerce. Hidup perlu diteruskan, saudara. Jadi e-commerce ini, kalau saudara yang punya produk mahu saya wawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar terus meneruskan usahanya memperdagangan haruman setangi bakur dan juga minyak wangi, saudara, parfum. Kalau tanyakan saya mesti menggunakan Amir Al-Khud, iaitu pati kepada kayu gaharu, segar badan. Saudara juga boleh berhubung dengan Azhar untuk memesan bau berdal ataupun rendang toh, produk ibunya. Samping itu boleh juga yang nak jaga kesihatan, health conscious ni, bolehlah memesan gula O. Katanya ini adalah untuk kesihatan. Gula O adalah tanpa kalori, bukan macam gula biasa, saudara. Kalau tak dapat Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Untuk yang mereka tinggal di sekitar Lembah Kelang, berhubunglah dengan Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan. 012-357-5703. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara daripada jenis grade A, 3A, saudara, dan harganya adalah di bawah pasaran. Dan akhir sekali, tentulah ini kegemaran saya sebenarnya, itu popiah sirih Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Berhubunglah dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203. Rasanya sedap, saudara, dan tidaklah mahal bagaimanapun. Baik, saudara, usai e-commerce, kita masuk tentang naluri kehidupan. Saudara, seharusnya kita jangan membebankan diri kita dengan kerisauan tentang dunia ini, kerana urusan dunia ini adalah milik Allah, bukan urusan kita sebenarnya, saudara. Dan jangan sesekali kita membebankan diri kita dengan kerisauan tentang ada tak adanya rezeki, kerana rezeki itu datang daripada Allah, bukan datang daripada sesiapa. Sebab itu saya berkali-kali mengingatkan pada teman-teman, janganlah kita merasakan rezeki itu datang daripada orang ini, daripada orang ini. Tak, rezeki itu datang daripada Allah. Jika Allah SWT mau mendatangkan rezeki itu split second ataupun dalam sekelip mata saja, dia akan datang. Itu kuasa Allah SWT. Dan jangan sesekali kita membebankan diri kita dengan kerisauan tentang masa depan kehidupan kita. Semua itu adalah ketentuannya di tangan Allah. Apa yang perlu kita risaukan hanyalah satu saja, iaitu bagaimana kita mahu mendapat keredaan Allah. Sekiranya kita mendapat keredaan Allah dan kita meletakkan segala-galanya pada Allah, maka pasti Allah akan redha pada kita. Apabila ada redha pada Allah, pastilah kita akan dilindungi dari segala mara bahaya dan mencukupi segala keperluan kita.
sebaik-baiknya janganlah kita menyakiti hati orang. Kerana kita juga jangan sesekali menghina orang. Jangan kita merasa dengki melihat kejayaan orang. Dan jangan sesekali kita berdendam kepada orang lain. Kerana semua itu adalah kejahatan dan akan berpaling balik pada kita. Baik saudara, apa-apa pun urusan kehidupan kita ini, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, usai melalui kehidupan, kita santuni sedikit mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, untuk mengerti orang lain, jangan gunakan pandanganmu sendiri. Jadi untuk kita mengerti atau memahami orang lain, jangan kita gunakan pandangan kita. Tanya kawan, macam mana ada bidalan mengatakan, kalau kamu mau mengetahui tentang kebaikan seseorang itu, bertanyalah pada sahabatnya. Kalau mau mengetahui tentang keburukan seseorang itu, bertanyalah pada musuhnya. Dan untuk mengerti diri sendiri, jangan kita gunakan pandangan orang. Hanya kita saja yang mengetahui diri kita. Orang tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti untuk perkongsian kita pada hari ini. Baik saudara, seperti biasa, bicara kita bermula dengan salam, impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat soal lain, saya harus mengutarakan, kita harus menuntut, itu hak kita, itu milik kita, tabungan kita. Jadi dia orang tak nak bagi pun saya akan sentiasa mengutarakan permohonan ini supaya lembutlah hati mereka. Itu saja harapan saya. Dan saya selalu berpesan pada pimpinan negara, janganlah mereka berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara, saya Alhamdulillah hari ini nampak gayanya ada sedikit kesegaran. Dan tadi pergi doktor kata tak ada apa-apa, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah bila kompang berbunyi. Apa yang saya maksudkan bila kompang berbunyi? Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, gadis ayu berkebaya kasa, duduk berangan melayan hati. Sebenarnya lah Melayu berebut kuasa, ternyata dengan banyaknya parti. Jadi penghayatan daripada Pak Nazil bila dia tengok banyak sangat parti-parti politik yang saya katakan dah jadi macam munculnya sebagaimana cendawan di musim hujan. Dekat-dekat nak pilihan raya ni macam-macam parti timbul. Pak Nazil pun juga dapat merasakan bahawa kita ni nampaknya berebut kuasa. Sebab itu banyaknya parti diwujudkan. Kata Pak Nazil lagi, beliak mata si ikan belida, beli bersama si buah pria. Corona, Delta, Omicron melanda. Begitulah rupanya politik Malaysia. Jadi Pak Nazil merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik pengumuman demi pengumuman tentang Corona, Delta, Omicron dan sebagainya. Terima kasih Pak Nazil atas suntingan santun yang begitu berarti bagi kita. Saya juga ingin menyantuni pantun Zainuddin Malik dalam kesibukan dia melayan tetamunya di iGrow. Beliau mengirimkan 2 rangkap pantun. Katanya, minum air bercampur gula sesedap rasa gula batu. COVID-19 meningkat semula, hidup semakin tidak menentu. Jadi rakyat sekarang ni bila dengar saja COVID itu meningkat, tentulah kita merasa gulah gelanda. Gundah gulana kita ni tak menentu rasanya. Katanya lagi, pergi mendaki Gunung Daik, nampak sekawan anak rusa. Gaji minimum perlu naik, pekerja tempatan lebih selesa. Ini sebab sebentar lagi saya akan cuba menjelaskan apa yang dimaksudkan tentang gaji minimum dan sebagainya. Baik. Seperti biasa, usai pantun kita masuk sedikit gedung ilmu. Ini untuk pencerahan, untuk kita memahami kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Pemimpin terdahulu mengharapkan agar hadirnya pemimpin-pemimpin hari ini dan akan datang bukanlah terdiri dari kalangan pemimpin yang engkek. Ini ayat orang dulu. Pemimpin yang engkek katanya, iaitu yang boleh kita samakan dengan pemimpin yang sombong, yang angkuh dan busuk perangainya. Kerana kalau kita mempunyai pemimpin yang engkek, bila mereka menjadi pemimpin ianya engkek, itu sombong, besar kepala, hati pun licik. Pandai dia menipu, hatinya licik. Cakapnya temberang,
mata mendelik, matanya liar nak menipu orang. Hati busuk, akal terbalik. Dada hampa, ilmu setitik, dijadikan pemimpin tidaklah baik. Itu kata orang tua dahulu. Dijadikan tua, dunia terbalik. Dijadikan induk, orang akan jijik. Memimpin umat sangatlah tak baik. Jadi kita harus menghindarkan diri kita daripada meletakkan seseorang yang bersikap engkek. Engkek ni sombong. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik. Seperti biasa, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun di mana-mana channel sekalipun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang anda hantar melalui ruangan ini, kerana saya tidak berkemampuan untuk memantau kesemua suntingan ataupun komen yang anda lakukan. Ingat, semua itu adalah tanggungjawab anda. Pencerahan ini adalah pencerahan politik, matlamatnya agar warga kita berinformasi. Itu matlamatnya. Dan informasi yang saya dapat ini adalah melalui pembacaan, melalui media sosial, media arus perdana, perbualan saya dengan pimpinan-pimpinan tertentu. Dan matlamatnya juga adalah untuk kita memahami tentang situasi politik negara. Tapi paksinya ataupun basicnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda rasa nak bersetuju, boleh, tak bersetuju pun tak ada masalah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita. Kalau kita bersetuju dalam keadaan begini, mudah saja. Samping itu, saya amat mengharapkan sebagai warga cinta damai, jangan sesekali kita menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, bahasa yang biadab dan sebagainya. Rasa tak bersetuju, nyatakan kenapa anda tidak bersetuju. Jangan saudara carut-mencarut. Saya nampak semalam adalah 2-3 orang tu, saya rasa itu Jekom punya kerja. Sebab dia geram, dia tak ada argument, dia tak dapat nak membalas hujah-hujah, maka mula dia carutnya orang. Jadi kadang-kadang saya rasa Jekom ni terdiri daripada anak-anak muda. Mungkin apa yang anda lakukan, bila anda carutkan orang tua, tak sepatutnya begitu. Kita adalah terdidik sebagai budaya kita, budaya yang harmonis. Saya amat mengharapkan agar medan saya ini dijadikan perbincangan secara sihat. Saudara tak setuju, tak ada masalah. Sebab medan ini saya buka untuk semua. Sama ada anda daripada Parti UMNO, anda daripada Orang Keadilan, anda orang daripada PAS, anda orang daripada Parti PBM maupun DAP dan muda, mana-mana pun tak ada masalah. Cuma saya beri pencerahan supaya anda berfikir. Thinking out of box, saudara. Jangan kita jumutkan pemikiran kita, kita mendapat informasi satu aliran saja. Akhirnya kita menjadi warga yang ketinggalan dari segi segala informasi. Dapat digestkan, kita fikir, kalau benda itu sesuai, benda itu ada logikanya, okey, jadikan itu pedoman, jadikan itu sebagai informasi, saudara. Ya, saudara. Dan saya rasalah, saudara, sewajarnya lah kita belajar daripada alam ini, saudara. Alam ini menceritakan banyak. Contohnya saya kata macam dedaunan yang gugur daripada pohon ke bumi. Daun yang begitu satu ketika itu subur daripada pucuk, dia dari daun hijau gugur ke bumi. Bila daun itu gugur ke bumi, manusia akan menganggapnya sebagai sampah. Bila jadi sampah, mereka akan membersihkan halaman itu, dan daun-daun ini kadang-kadang dibakar, kadang-kadang diletakkan dalam tempat sampah sarap. Sedangkan mereka terlupa, daun ini pernah berjasa. Daun ini pernah merimbun daripada dahan ataupun tangkainya, merimbun dan melindungi kita daripada panas terik mentari. Di samping itu, daun ini juga memberikan kita oksigen untuk kita bernapas, hidup selesa. Tapi bila sahaja daun itu sudah tua, sudah tidak berguna lagi, dia jatuh ke bumi dan kita anggap sebagai sampah. Begitulah naluri kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang saya melihat benda ini untuk kita fikirkan bersama. Apakah kita satu ketika nanti kita tidak akan dihindarkan langsung, tidak dihiraukan oleh warga setelah kita mencapai usia yang tua. Tapi itulah hukum alam, saudara. Daun hijau cantik gugur ke bumi dan akhirnya dianggap sampah. Bila dianggap sampah, maka kadang-kadang dibakar ataupun dibersihkan dengan menggunakan penyapu, dikuis dari halaman kerana dianggap akan mengotorkan halaman.
Jadi saudara, kita fikirkanlah permasalahan ini ataupun yang saya lontarkan untuk kita fikir bersama saudara. Dan apa ini saudara, saya menerima satu kiriman agak sedih juga saudara. Ini daripada Puan Siti Muhammad Zam. Saudara, katanya dia kata, "Assalamualaikum, saya Siti, iaitu ibu kepada Adib. Anak saya sakit usus perut dan kos perubatan untuk melakukan pembedahan melebihi RM20,000. Jadi anak saya sekarang ini katanya berusia 1 tahun 3 bulan dan perlu menjalani pembedahan usus. Pihak hospital minta saya dan suami membayar kos pembedahan sejumlah RM4,500 dan selebihnya boleh membayar ansuran kepada pihak hospital. Saya tidak punya wang," katanya. Jadi kerana itu dia kata dia memohon melalui halaman saya ini, saya mohon, dia kata, ingin meminta bantuan atau menderma siapa sahaja yang bersetuju ataupun sudi mengulur bantuan. Saya ucapkan terima kasih untuk segala yang membantu. Saya mohon bantuan untuk sekian kali ini, katanya, kerana saya buntu. Saya tidak mampu mencari kewangan lebih banyak dan sebagainya. Jadi untuk kos perubatan anak, saya amat mengharapkan bantuan daripada teman-teman. Saudara, saya ada nombor akaunnya, tapi saya tidak akan menyiarkan nombor akaun kerana saya khawatir akan dianggap sebagai fake ataupun scammer dan sebagainya. Kalau saudara nak berhubung dengan Puan Siti, boleh hubungi beliau di talian 010 893 0590. 010 893 0590. Ya saudara, janganlah saudara hantar kiriman marah ke dia, jangan ya saudara. Jadi saya melihat begitu, saya juga terkesan. Siapa yang berkemampuan, siapa yang ada lebihan, yang bersimpati, boleh menghubungi Puan Siti Muhammad Zam yang sedang menghadapi masalah untuk rawatan anaknya. Dan kita sama-sama berdoa agar anaknya segera pulih seperti sedia kala. Ini hari mereka. Mungkin satu ketika nanti hari kita saudara. Saya cuma mewawarkan apa yang termampu saya lakukan. Ya saudara. Baik saudara. Hari ini saya dipahamkan bahawa Taman Rimba di Pahang telah pun diperintah PKPD, itu Perintah Kawalan Pergerakan Daerah, bermulai hari ini hingga 20 bulan katanya ya saudara. Jadi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan akan dilaksanakan di Taman Rimba Mentakap di Termeluh, Pahang, mulai hari ini hingga 20 Februari. Jadi menurut Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, Encik Rozi Mat Saad dalam kenyataan semalam memaklumkan bahawa pelaksanaan PKPD di lokaliti itu dibuat selepas meneliti pembentangan Kementerian Kesihatan mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Jadi menurut kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook, beliau turut memaklumkan PKPD di Kolej Vocasional Sultan Ahmad Shah di Rompin, Pahang ditamatkan hari ini seperti mana yang dijadualkan. Jadi kalau saudara nak pergi ke Taman Rimba di Mentakap Termeluh Pahang itu, eloklah kita tidak meneruskan hasrat itu. Tunggulah sehingga pihak berwajib memberi penjelasan. Kalau ditarik balik baru kita boleh pergi saudara. Jagalah keselamatan kita. Cuma saudara, saya berkali-kali 2-3 hari lepas pun saya mengatakan, dalam kita menghadapi krisis makanan, kenapa tidak agar kerajaan negeri dan Kementerian Pertanian berbincang untuk merealisasikan agar tanah-tanah terbiar yang banyak di seluruh negara ini dijadikan kawasan untuk tanaman atau pertanian moden, dan kita beri bantuan kepada anak-anak muda yang mana mereka yang ingin menjadi petani moden. Tapi nampak gayanya saranan yang saya buat itu sebagaimana ini kiriman saudara Rizal Endau, dia kata sejak beberapa hari lalu, dia kata dia ada membuat permohonan untuk mengusahakan tanah pertanian. Saya baru telefon pejabat tanah di daerah saya, mohon tanah katanya. Tapi katanya proses sekarang ni proses yang baru nak diluluskan pun paling awal tahun 2015. Sekarang ni macam mana 2015 Rizal? 2025 gawaknya bukan 2015, 2025. Bagaimanapun dia kata kita macam mana nak bantu dalam keadaan begini.
permohonan lambat. Ini yang saya katakan bahawa Kementerian Pertanian harus berusaha berbincang dengan kerajaan negeri untuk mempercepatkan. Kerana dalam keadaan begini, anak-anak muda kita ramai yang tak ada pekerjaan. Mereka boleh bercocok tanam untuk mengurangkan masalah kekurangan makanan, itu sayur-sayuran dan sebagainya, ataupun untuk mereka mengusahakan ternakan ayam ke, itik ke, lembu ke, kambing ke. Jadi Kementerian Pendidikan Pertanian harus menjadi usaha. Ini yang saya harapkan. Terima kasih Saudara Rizal atas kiriman beliau menceritakan kesulitan beliau. Nak mohon katanya tahun 2025, 3 tahun lagi. Lamanya. Sepatutnya diadakan dengan keadaan yang sesegera mungkin. Saudara. Dan hari ini saya melihat satu kiriman dalam Facebook yang saya kata bangang ni, kata. Saya ingatkan dia dah jadi timbalan menteri, adalah nampaklah pemikiran sepatutnya. Jadi pula ketua armada. Saya jangan marah saya bila saya sentuh ini. Kerana tiba-tiba dia kata lanjutan moratorium okey, tapi bukan pengeluaran wang kepada sepenuhnya pekerja. Saya kata bengonglah mamak ni. Orang bercakap soal nak hidup. Jadi lanjutan tempoh moratorium antara langkah terbaik meringankan beban rakyat dan bukannya mengeluarkan caroman 10,000 dari kumpulan wang sepenuhnya pekerja KWSP. Itu katanya Ketua Armada Parti Popular 1, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Beliau sebagai timbalan menteri ni. Dia kata beliau bersetuju dengan kerajaan bahawa KWSP bukan penyelesaian yang patut digunakan bagi membantu rakyat. Ini saya kata apa benda lah dia orang punya fikiran. Inilah mentaliti yang ada pada mereka. Mereka dapat gaji yang besar. Tak ada terkesan. Kalau ada moratorium mungkin mereka dapat jugalah hutang tu lambat bayar pun. Tapi wang harian, rakyat nak duit sekarang ni. Dan apabila berlakunya COVID meningkat hari ini, tentulah rakyat bertambah terkesan lagi. Dan kata Khairi Jamaluddin boleh buat kerja dari rumah. Dalam keadaan begini macam mana ni sebenarnya? Saya melihat bahawa mereka ni mentang-mentang duduk dalam badan kerajaan. Apa saya diputuskan? Okey, enggih. Itulah keadaannya. Dan katanya Kementerian Kewangan dan Bank Negara perlu mencari jalan di luar kotak selain apa yang disoalkan oleh Ketua Pemuda UMNO. Jadi mereka melihat bahawa pengeluaran wang daripada kumpulan sebarang pekerja ini sebagai isu yang dimainkan oleh UMNO. Mereka melihat ini sebagai isu populis, bukan sebagai salah satu daripada usaha untuk meringankan beban. Kita tak mengatakan dapat duit 10,000 itu selesai segala-galanya, tidak. Tapi sekurang-kurangnya untuk permulaan kehidupan mereka teruk ni. Dan mereka bukan minta daripada kerajaan, mereka minta mengeluarkan wang daripada tabung mereka sendiri. Yang kamu dah bercakap benda itu apa benda? Kamu timbalan menteri, itulah mentaliti yang ada. Dia ternyata sekarang ni kalau Ketua Armada menyanggah usaha yang dilakukan pemuda, dia artinya parti mereka tak bersetuju. Jelas. Parti Peribumi Bersatu tidak bersetuju pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebarang pekerja. Itu jelas. Dan Menteri Kewangan datang daripada Parti Peribumi Bersatu. Mungkin. Sebab itu gamaknya saya merasakan bahawa kenyataan dia kata instrumen monetary atau kewangan lain perlu diutarakan oleh Kementerian Kewangan. Nak cari mana lagi? Apakah negara kita masih punya wang yang banyak? Kalau banyak, sedangkan nak bagi bantuan mereka yang terkesan oleh bencana banjir masih belum selesai, masih belum tuntas lagi. Berpuluh-puluh ribu yang tak dapat. Begitu juga dengan bantuan yang janjikan, masih ada lagi birokrasi. Dan rakyat masih lagi terapung-apung harapannya. Kenapa mereka menongkah ataupun tidak mahu? Ini berilah satu keselesaan sedikit untuk rakyat untuk hidup. Ini bukan soal untuk mereka bermewah. Wang itu untuk mereka memulakan kehidupan. Jadi saya haraplah supaya mereka yang mencatur dalam politik ni berfikir secara matang. Janganlah ingat masalah rakyat itu enteng bagi mereka. Memang anda tak terasa. Rakyat terasa. Saya warga Marhain. Saya tahu, saya dapat merasai bagaimana sukarnya untuk mengeluarkan wang tersebut. Dan ini bukan wang milik orang lain. Simpanan daripada hasil titik peluh. Dan jadi kalau itu nak jadikan alasan sebagai isu politik, saya katakan, kalau sesuatu yang mencakupi masalah rakyat, berhentilah, jangan tunjuk kebodohan anda. Sometimes you look stupid lah bila anda tidak bersetuju dengan keadaan ini.
terkesan yang amat sangat. Itulah masalahnya kadang-kadang kita ni banyak melihat satu isu itu untuk dipolitikkan. Nak tunjuk jadi juara apa? Anda nak tunjuk anda sebagai juara apa? Anda tidak memperjuangkan soal rakyat. Ialah sebab anda tak bertanding pilihan raya. Tapi kalau bertanding pilihan raya rasanya uyuk. Dan hari ini pula, ini persatuan pengilang-pengilang majikan, Persekutuan Majikan Malaysia pun dia memantah tindakan kalaulah sedangkan Menteri Sumber Manusia dia mengatakan bahawa perlu ada gaji minima yang perlu dinaikkan kepada 1,500. Tiba-tiba dibuat kenyataan hari ini, dia kata cadangan kenaikan gaji minima negara pada 1,500 akan mengakibatkan perniagaan yang masih dalam mood pemulihan gulung tikar. Jadi mereka tak setuju. Ya, sebagai majikan memang tak setuju. Mereka tak melihat. Bukan banyak mana pun nak minta gaji minima 1,500. Sebenarnya anda nak menilai warga pekerja ni berapa? Saya tak tahulah. Ini kenyataan daripada Tuan Syed Husman. Dalam kenyataan dia kata kebanyakan perniagaan tidak bersedia untuk melaksanakan cadangan gaji minima baru kerana mereka masih sedang cuba pulih daripada kejutan ekonomi akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir baru-baru ini. Dan mereka melihat bahawa COVID-19 ini sebagai alasan untuk tidak mahu memberi gaji yang kita minta minima, iaitu 1,500. Jadi soalnya sekarang ni, berapa sebenarnya yang mahu anda tawarkan kepada warga pekerja? Nak bayar gaji RM500, RM700, sedangkan harga barang makanan turun bencana. Kalau seorang itu dapat gaji 1,500 dengan potongan daripada KWSP, berapa saja take home pay? Jumlah yang dia boleh bawa balik untuk dikongsi bersama keluarga, berapa sen sangat? Sedangkan harga barang tinggi. Jadi kadang-kadang saya melihat suasana ini, warga majikan nak tahu buat untung. Rakyat biarlah tersadai. Dia kata gaji minimum baru akan menaikkan kos barangan dan perkhidmatan. Kita tahu. Habis sebelum ini anda buat untung. Jadi kerajaan juga harus memikirkan bagaimana untuk merealisasikan suasana ini supaya pekerja ada sedikit keselesaan untuk bekerja. Kalau dapat gaji 1,500, kalau 1,500 saja saudara pun tambang, makan kat tempat kerja, dapat cukup pula berapa sangat bawa balik ke rumah. Astaghfirullahalazim. Saya tengoklah mereka melihat warga pekerja ini seolah-olah kuli batak. Saya marah apabila tengok Persatuan Majikan-Majikan Malaysia ini tidak bersetuju gaji minima 1,500. Apa ingat? Kita ni, warga kuli batak. Tak maaf lah saudara. Itulah keadaannya. Dan hari ini saya terima juga satu berita yang agak menggemparkan, akhirnya Oyuk saudara, sehabis-habisnya kapal yang dibeli melalui pinjam wang daripada bank dari negara kita ni dah Oyuk. Kerana dua kapal, itu Crystal Cruise yang beroperasi di bawah genting Hong Kong, yang heboh tentang bagaimana pinjaman diberikan tidak bercagak apa semuanya, telah pun dirampas di Bahamas selepas pembekal bahan api meminta penahanan mereka kerana gagal membayar bil sebanyak US dollar 46 juta, iaitu 19.25 juta. Itu menurut kru video dalam laman web Cruise Law News. Jadi Crystal Symphony dan Crystal Serenity telah ditahan lewat malam Jumaat lalu di Freeport, Bahamas. Pelayaran untuk Crystal Symphony dan Crystal Serenity berakhir bulan lalu dan pada masa ini tiada tetamu lagi di atas kapal Crystal. Habis, dah tak ada dah saudara. Jadi anak-anak kapal telah pun dibayar semua gajinya dan syarikat itu katanya telah pun memenuhi segala obligasi kontrak daripada anak-anak kapal. Jadi Crystal Cruise tidak dapat mengulas mengenai perkara ini kerana tindakan undang-undang yang belum selesai. Geni Hong Kong melaporkan kerugian 1.7 bilion, iaitu 7.1 bilion pada Mei kerana kononnya wabak COVID-19 yang menjejaskan industri pelarian. Jadi, anak syarikat pembinaan kapal Jermannya itu MB Werfen juga telah muflis. Habis dah saudara. Oyuk. Dan tutup buku, tak ada lagi cerita tentang kapal genting Hong Kong. Dan wang milik milik bank daripada
Maybank, daripada RHB Bank dan CIMB juga hilang seperti leburnya asap. Seokok saja asap hilang begitu. Sedangkan antara pemegang-pemegang saham yang terbesar adalah terdiri daripada syarikat-syarikat milik GLC, syarikat berkaitan kerajaan, termasuklah Kepulauan Sebarang Pekerja. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Saya tengok benda begitu, saya kata habislah, ruyuk dah, habis. Tutup buku. Tak payah kita cerita lagi tentang kapal genting Hong Kong. Tetapi bagaimanapun kita harus menuntut bagaimana kelulusan pinjaman tersebut dilakukan tanpa bercagar. Ini mereka yang melakukan kelulusan perlu menjawab. Pihak yang berwajib harus melakukan siasatan. Kita tidak mahu dah ruyuk begitu, tutup buku, diam. Tak boleh. Ini bukan masanya untuk kita menutup buku dan melupakan. Setiap satu jenayah itu perlu dibongkar satu persatu supaya dapat menjadi pengajaran kepada generasi yang akan datang. Baik, saudara, usailah cerita tu, dah teruyuk dah lah macam mana. Tapi hari ini saya tengok, saya nak cakap terus terang saja, ni masuk sikit politik saya. Saya antara faktor yang saya menyanggah yang Muhammad Tan Sri Anwar Musa dulu adalah apabila sewaktu beliau menjadi Susah Agung UMNO dan beliau bersama-sama dengan Susah Agung PAS Taqiyuddin serta timbalan Presiden UMNO dan timbalan PAS, mereka bermesyuarat dan memutuskan untuk menerima kemasukan PBM dalam Muafakat Nasional. Saya nak ceritakan latar dulu. Jadi saya jadi marah apabila keluar kenyataan bahawa kedua-dua itu Muafakat Nasional mengundang, digunakan perkataan mengundang PBM menyertai Muafakat Nasional. Bukannya menerima masuk. Artinya orang tak sudi pun kita nak undang mereka. Inilah ayat yang digunakan yang membuatkan saya cukup terbakar. Yang saya katakan anda mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu. Itu yang membuatkan saya geram sangat. Saya belasah lah apa yang patut. Dan hari ini saya tengok satu lagi. Bila dia buat hal lagi, dia menyebut, dia kata UMNO harus buka pintu untuk menyambut kepulangan ahli-ahli bersatu kembali mencari UMNO. Buat hal lagi Muhammad Ketereh ni. Carilah bahasa yang lain. Nak tunjuk kamu besar jiwa sangat ke? Besar hati sangat ke? Apa salah katakan UMNO sepatutnya bersedia untuk terima. Kalau mereka yang bersedia untuk kembali pada UMNO, okeylah. Ini tidak. UMNO harus buka pintu untuk menyambut kepulangan ahli bersatu kembali menyertai UMNO. Saudara, setelah lunyai UMNO dimaki, dicerca saban malam, dikhianati oleh katak-katak ini, dan sekarang ini kita disuruh menyambut kepulangan. Jawabnya sediakan kompang lah. Berkompanglah kita. Gedebung dengan bunga mangga. Nak sambut? Carilah ayat lain. Apakah warga UMNO mesti menyediakan hamparan permaidani? Saudara, mesti ada palang kompang dan deretan bunga mangga untuk menyambut kepulangan para pengkhianat dan pencacai yang saban hari menyumpah seranah UMNO. Ini yang buat saya kadang-kadang I cannot brain. Nama saja pemimpin. Gunalah bahasa, apalah salahnya? Okeylah kalau betul-betul kamu kononnya nak berjiwa besar, nak tunjuk bahawa UMNO ni parti yang sentiasa menyantuni semua orang. Apa salahnya kalau kamu katakan bahawa UMNO seharusnya bersedia menerima kembali mereka yang pernah berada di luar UMNO ataupun yang pernah melompat. Itu pun dah cukup pedih bagi kita. Ini tidak menyambut kepulangan. Ya Allah, ya Tuhanku. Bila UMNO harus membuka pintu dan menyambut kepulangan. Waduh, seolah-olah macam dia orang ni berlayar balik nanti. Begitulah keadaannya. Sedangkan mereka saban hari kita tahu mereka berada dalam PBM nak bunuh UMNO. Dan sekarang ni nak berkompang pula kita. Nak sambut dengan baik. Berpeluk-pelukanlah. Melupakan segalanya. Mana boleh, saudara. We can forgive, but we cannot forget. Kita boleh memaafkan, tapi tidak boleh melupakan tindakan apa yang mereka lakukan. Ini kata Tan Sri Anwar Musa, dia kata apa?
UMNO harus membuka pintu dan menyambut kepulangan ahli-ahli serta pemimpin bersatu ke pangkuan parti. Kerana gelombang itu bukan satu perkara yang tidak baik, bahkan ia proses pemulihan yang boleh diibaratkan seperti belut pulang ke lumpur dan sirih pulang ke ganggang. Punyalah ayatnya seperti sirih pulang ke ganggang. Kita nak terima pengkhianat itu seperti sirih pulang ke ganggang, nak merosakkan parti UMNO. Mudah-mudahan katanya ia turut merintis kepulangan dukungan rakyat keseluruhannya terhadap Parti Keramat Warisan Bangsa ini. Saya tengok, saya bila dia mengulas keadaan begitu, saya tak boleh terima lah. Ayat-ayat yang digunakan, apologetiknya yang sebegitu. Bukanlah kita nak tunjuk kita angkuh, tapi kita terlalu terluka. Terlalu terluka. Saudara Sam, Zul Ramzul, binatang apa tu bos? Nah, saya luka sangat apabila mereka mengatakan UMNO ini parti kelongkang, UMNO ini parti korup, UMNO itu parti perompak, UMNO itu parti penyamun. Yang saya tak boleh terima. Kalau mereka nak kata pemimpin, saya boleh tahan juga. Ini tuduh parti yang begini dan sekarang nak suruh warga UMNO menyambut kepulangan mereka. Sediakan kompak. Apa benda ni? Kenapa politik lah? Nak tunjuk baik, tunjuklah. Tetapi bukan itu caranya. Sedangkan saudara, beberapa hari dulu dia menyela pemimpin UMNO. Supaya jangan pula berpatah arang berkat rotan untuk terus mendukung semangat muafakat dan bekerjasama dalam kalangan parti gabungan yang membentuk kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Iyalah kamu berada dalam kabinet. Cuba kamu berada luar kabinet. Saya ingat kamu menjerit lebih teruk daripada saya. Dia kata perpecahan parti-parti keluarga Malaysia pimpinan Ismail Sabri semakin terselah sejak pengumuman pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor dan membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Bersatu dan PAS dikatakan tidak dirujuk. Sedih tu. Bersatu dan PAS dikatakan tidak dirujuk dalam keputusan itu walaupun mereka masih berkuasa di Johor. Jadi saya rasa dia orang pengkhianat yang meninggalkan kita, orang nak bunuh UMNO. Saya bercakap benda begini, mungkin saudara daripada Parti Bersatu tak setuju dengan saya. Terpulang pada anda. Tapi kami merasa kepedihannya. Kalau begitu juga berlaku pada parti anda, tentu anda juga bercakap dengan saya. Apakah mestinya kita sambut? Dia nak datang masuklah. Sebab itu, saya bersetuju dengan pandangan Presiden Parti. Dia kata, kita boleh terima, tak ada masalah. Tetapi banyak syarat. Kau dah keluar parti, kau dah mencela parti, nak masuk isi borang lah. Dah duduklah ujung sekali. Bukan pula nak masuk parti ni kerana nak musim pilihan raya, maka kamu pula nak calon balik. Ini dah tak betul. Kalau ini berlaku, saya akan sonsong. Kalau Presiden juga ambil keputusan begitu, kita akan sonsong pimpinan yang ada. Kita tak boleh terima. Hai saudara Mak Nasir, itu keadaannya. Saya bukan secara peribadi, saya tak ada masalah. Dengan ini Tan Sri Anwar Musa tak ada masalah bagi saya. Kerana beliau pernah menjadi Susah Agung UMNO, Susah Agung Barisan Nasional. Memang kita tahu ada juga jasanya. Tetapi bila dia dah membuat begini, keadaan begitu membuatkan letih saudara. Letih bila dengar kataan begitu. Apakah dia cuba nak menyantuni orang warga Bersatu ataupun mungkin ada agenda supaya orang terima masuk dalam UMNO nanti sebab akan ada pertandingan dalam parti UMNO. Ini mungkin. Jadi bagi saya mereka yang nak masuk ni tidak boleh diterima sebudak. Mesti ada syarat. Cukuplah orang kata sekali kita terluka, jangan kita luka hatinya hancur. UMNO tak ada bersemak, tak ada salah. Yang salah pimpinan. Kalau kamu bergaduh dengan pimpinan, itu masalah kamu. Tapi janganlah kerana kamu tak bersetuju dengan pemimpin, kamu keluar, kamu maki hamun parti. Ini saya tak bersetuju, saudara. Sebab itu saya kalau melihat ada teman-teman kita yang menyertai UMNO, dulu dia duduk dalam Parti Keadilan, dulu dia berada dalam parti PAS, lepas tu dia maki PAS, dia maki Keadilan. Saya tak setuju orang macam ni. Bagi saya orang macam ni tak ada prinsip. Dia masuklah, carilah usaha untuk meletakkan diri anda sebagai antara barisan kepimpinan. Itu saja. Kerana satu ketika pun mereka pernah berada dalam parti itu. Jadi saya menerima kalau daripada Keadilan nak masuk UMNO tak ada masalah. Daripada PAS tak ada masalah. Tetapi jangan kau masuk kau maki sana. Sebab tu ada patah kan, ada satu jari kita tunjuk kat orang, 3 jari kat kita.
saudara. Jadi saya tengok Waduh, tapi bagaimanapun saudara, walaupun gelombang Omicron melanda negara, maka pilihan raya negeri Johor tetap akan diadakan. Itu saya kata saya ada lega. Saya seriau tadi. Takut-takut nanti dia kata dibatalkan. Sebab kita nampak semangat warga Johor begitu bersemangat sekarang ni. Ini dapatan saya daripada pelancaran jentera pilihan raya yang diadakan di Pontian 3-4 malam dulu. Begitu ramai yang hadir. Dan malam semalam diadakan pelancarannya di Pagoh, beribu turun. Yang turun tu bukan daripada luar Malaysia, luar Johor, tidak saudara. Adalah kalangan warga kawasan itu sendiri. Mereka bangga memakai baju Barisan Nasional dan dari berbilang kaum, bukan hanya warga UMNO. Saya melihat gelombang kebangkitan di Johor. Jadi bila adanya varian ataupun peningkatan COVID ini, seriau juga. Takut nanti dengan kuasa sebagai menteri kesihatan dibatalkan pilihan raya. Tak adalah. Jadi kita mengharapkan supaya tunggu lusa lah. Setelah 9 bulan, Suruhanjaya pilihan raya akan mengadakan mesyuarat. Bila tarikh dia nak buat mengumumkan REIT-nya, bila tarikh penamaan calon, bila pengundian. Saya harapkan cepatlah sebab dalam tempoh sebulan lagi UMNO akan mengadakan Perhimpunan Agung UMNO-nya. Jadi kita harap jangan pula berselisih pula pada tarikh yang sama, saudara. Kerap saya nampak jentera Barisan Nasional begitu nekat. Warga-warga UMNO dan warga Johor pun. Waktu pelancaran zon utara, zon barat yang dilakukan begitu hebat, saudara. Dan sebab itu apa kenyataan Datuk Yang Amat Datuk Asni, dia kata sebenar-benarnya lain tak adalah untuk mengembalikan mandat rakyat ini adalah merupakan satu keputusan. Kita nak pulangkan balik pada rakyat, biarlah rakyat membuat keputusannya, saudara. Sebab itu saya juga amat menghormati pandangan daripada Tan Sri Syaril Samad, sebab dia kata dia tak bertanding. Bila orang tanya kenapa tak bertanding, sebab dia kata biarlah dia nak selesaikan kes mahkamah dia. Artinya kita pimpinan UMNO ni tidaklah terlalu pelahap hendakkan jawatan. Sebab dia menghadapi masalah kerana dituduh di bawah aktiviti haram, amla. Konon dapat duit daripada Sinajib semua tu, tuduh. Okey, dia kata dia akan jawab di mahkamah. Sebab itu dia pun tak akan bertanding. Datuk Seri Khalid Nordin pun tidak akan bertanding. Kali ini kita nak mengumumkan wajah-wajah baru. Sebab itu saya lega. Cuma kepada warga di Johor, saya sekali lagi ingin berpesan sebab dapatan saya pada tanggal 24 November. Ini untuk pengetahuan warga Johor. Kita kena cari jalan. Pada 24 November 1990, siapa jadi menteri besarnya? Siapa Perdana Menterinya? Saya tak mau sebutlah nama tu dia. Tetapi Perdana Menteri menandatangani perjanjian untuk membenarkan Singapura, macam mana saya katakan, untuk mengambil alih tanah Johor seluas sebenarnya bukan 34,000 ekar, 54,000 ekar, saudara. Jaraknya ialah 216 km persegi untuk dibina empangan di Sungai Linggiu di Pontian. Dan Singapura hanya perlu membayar 320 juta saja sebagai ganti rugi. Ini adalah sebagai for permanent loss of use of the land. Jadi premium tanah 380 juta dan sewa tahunan 30 juta untuk RM30 untuk setiap 1,000 kaki persegi. Di bawah penjaya ini, Singapura juga dibenarkan untuk mengambil air tanpa had dari Malaysia. Itu yang saya katakan, saudara. Macam mana dia kata tuduh orang lain buat macam dan sebagainya. 54,000 ekar ni sekarang ni bersamaan dengan 16 kali ganda saiz Forest City, saudara. 88 kali ganda saiz Melaka Gateway dan 7.2 kali ganda saiz Taman Perindustrian Malaysia China Kuantan yang kita miliki. Tapi yang ada itu dah lepas pada Singapura. Kita tak ada hak, saudara. Sebab itu saya katakan, kalau siapa-siapa nak masuk kawasan itu, tak boleh sebab dia kawal oleh pengawal-pengawal daripada Singapura. Kita dah hilang hak kita sejumlah 54,000 ekar. 216 km persegi, saudara. Itulah keadaannya. Tapi di pihak pimpinan daripada PBM semua, kita nampak kebebalan mereka. Masih bebal lagi. Dia orang ni bebal sebenarnya. Sebab saya tengok bila isu yang ada sekarang ni yang cuba dilontarkan, siapakah poster boy untuk
apa ini UMNO Barisan Nasional kali ini. Apa punya bebalnya dia orang ni? Nak minta supaya konon-kononnya meletakkan gambar Zaid Hamidi ke, Datuk Najib ke. Kita poster boy kita tentulah calon menteri besar. Calon menteri besar kita yang menteri besar yang ada sekarang. Yang Mahmud Datuk Hasni. Yang kamu duk kait orang tu, kait orang ni apa hal? Ini pilihan raya untuk Dewan Undangan Negeri di Johor. Apa punya bebal lah dia orang ni. Kadang-kadang nak lontarkan isu, dah tak ada isu. Sebab tu saya katakan, dia orang dah tak ada isu saya. Mereka sudah tak ada isu. Sebab itu mereka mengatakan kita ni tak relevan lah apa semua. Soalnya sekarang ni kadang-kadang bila mereka cakap, benda tu berbalik pada diri mereka. Kalau nak kata tak relevan yang UMNO ni, cuma jawab. 7 pilihan raya, menang. Pilihan raya Sabah, menang. Pilihan raya Melaka, menang. Tak relevan apa? Ini saya nak jawab ni kerana pada pimpinan daripada Parti PAS, lebay-lebay ni. Bila dia mengatakan bahawa UMNO tak relevan. Siapa sebenarnya yang tak relevan? Jadi mungkin sekarang ni saya melihat seolah-olah seperti bidalan. Mengatakan bahawa bahasa Inggeris dia kata ini sour grapes. Iaitu beruang nak ambil buah anggur yang tinggi tak dapat, dia kata anggur itu masam. Itulah ibaratnya sekarang ni. Daripada tidak dapat lagi bersama dengan kita, maka dikatakan UMNO tak relevan. Tak apalah, kita berhadapan, kita jumpa nanti. Saya dalam keadaan begini saudara, saya lihat, saya kadang-kadang saya menghormati juga. Walaupun mereka bukan sealiran dengan kita, itu daripada Parti Keadilan. Dia tak ada pula nak kata UMNO tak relevan. Apa yang dikatakan oleh pimpinan Parti Keadilan, kita bertanding. Cuma dia kata tak maulah ada SOP yang ketat. Okey. Tak ada pula nak kata orang ni begini, orang ni begitu. Tak ada saya. Tapi orang lain, ya Allah, yang pernah bersama dengan kita, macam PAS, yang sama-sama kita memetrai muafakat nasional, derayan air mata, berpeluk-peluk. Tapi sekarang UMNO dah tak relevan. UMNO itu dulu macam itik tempang, lem duck sebenarnya. Saya nak beritahu pada teman-teman daripada warga PAS, maksudnya adalah lem duck, bukan itik patah kaki. Biar kita buat koreksi sedikit saudara. Dan hari ini saudara, saya mendapat kiriman tentang bagaimana penganalisa politik yang tidak ada kepentingan dengan UMNO Barisan Nasional. Dia mengatakan bahawa Parti Pejuang akan lebur. Dua penganalisis mengamalkan Parti Pejuang pimpinan Dr. Mahathir Mohamad akan tewas sebagai pilihan raya negeri Johor, terutamanya jika parti itu bertanding bersendirian di 42 kerusi. Pertama itu Oi Isan daripada Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura. Dia kata Pejuang bertuah jika memenangi hatta satu kursi Dewan Undangan Negeri pun. Sebab penganalisa politik melihat kebangkitan warga di Johor, kebangkitan rakyat Johor sudah tak dapat nak ditahan. Macam derahan, macam mana kita mengalami kekalahan dulu. Dulu pilihan raya 2018, tsunami yang melanda tak mampu ditahan, bagai terjahan ombak yang begitu kuat. Begitu juga sekarang ini berlaku di Johor. Terjahan itu keyakinan rakyat. Sebab apa? Bila rakyat melihat mereka dah bagi peluang pada Pakatan Harapan, dah bagi peluang pada Perikatan Nasional untuk memimpin mentadbir negara. Akhirnya apa yang mereka dapat? Nil. Dan yang mereka alami kesukaran sampai hari ini. Malahan rentetan daripada itu, bila nak minta pengeluaran wang daripada kumpulan wang semalam pekerja pun tak dapat lagi. Jadi rakyat merasa kecewa yang amat sangat. Dan akhirnya mereka mahu memulangkan kepada keyakinan kepada UMNO Barisan Nasional dengan harapan agar dapat dibentuk kestabilan politik. Jadi saya harap teman-teman yang berhujah dalam ni, jangan kita bergaduh macam-macam. Jangan tarik isu itu kepada isu yang lain. Kita bercakap tentang satu isu. Ini Saudara Rahim. Saudara Rahim dia kata mereka macam apa ini, dapat cincin, si kudung dapat cincin. Betul. Dan dalam keadaan sekarang ni kita harap kalau saudara berhujah, hujah sebaik mungkin. Macam saudara kata tadi bahawa KJ akhirnya bersetuju supaya diadakan pilihan raya ini, tapi ada SOP-nya. Okey, tak ada masalah. Tetapi jangan pula hentam secara peribadi. Saya bukan mengujukkan orang lain untuk kita hentam. Saudara ini saudara Katran Masyaran, jual negara dekat Jolo terbaik. Masa mana pula kita jual negara pada Jolo, saudara? Saya merasakan kadang-kadang sebab itu saya katakan, kalau kita nak menyanggah satu isu tu, jangan kita sempangkan satu. Saya katakan contohnya, saya katakan
pimpinan waktu itu tahun 1990 serah tanah begitu besar kepada Singapura. Jadi kita argue benda tu, apakah bolehkah dapat kita tebus kembali? Berapa lama jangkanya? So perlu ada diusahakan. So kita mengharapkan sebagai pimpinan negeri Johor yang akan membentuk kerajaan, dengan adanya kestabilan politik, maka boleh dibawa usul di Dewan Undangan Negeri Johor nanti, tanah yang digadaikan kepada negara Singapura, kita nak tahu berapa lama tempohnya. Sebab tanah-tanah yang di bandar-bandar pun dia ada pula dia punya leaseholdnya. Ada yang 90 tahun, ada 80 tahun, ada 50 tahun. Jadi kita minta dia ada kajian. Sebab sekarang ni 190 daripada 1990. Sekarang ni 20222. Artinya dah 30 tahun. Berapa tahun lagi tanah di Pontian itu yang masih kita katakan milik Singapura. Dan ini perlu kita minta supaya pimpinan yang akan datang, kalaulah dapat satu penyatuan, satu parti yang mendapat dominan di Johor dapat dijadikan isu usul di Dewan Negeri. Mahulah Menteri Besar tu dapat menjalankan kerja, dan kita akan menyediakan barisan peguam-peguam kita untuk menuntut kembali hak kita. Begitu juga macam mana kita mengalami kehilangan Batu Putih. Kita minta supaya Menteri Besar yang baru, sama ada Datuk Asni atau siapa saja, tapi mereka biarlah mempunyai jumlah kursi yang mantap. Bukan hanya sekadar kelebihan 2 kursi, 3 kursi. Susah. Kenapa PM tak guna power pada Zafrul? Saya tak tahu benda begini, saudara Azman Bakri. Saudara punya argumen yang begitu baik, itu kenapa ya Mahkamah Perdana Menteri tak gunakan kuasa kepada Perdana Menteri, pada Menteri Kewangan. Itu pun kita minta. Sebab sekarang ni saya mengatakan bahawa kedudukan di anjung kuasa si perdana, situasi Perdana Menteri kita dalam keadaan yang rapuh. Sebab itu kita katakan jalan yang terbaik adalah diadakan pilihan raya umum supaya dapat dibentuk satu kerajaan yang ada dominannya. Soalnya siapa nak pimpin terpulang, asalkan pemimpin itu ataupun Perdana Menteri itu mempunyai kuasa yang dominan. Hari ini UMNO ataupun wakil UMNO, naib Presiden UMNO Yang Amat Datuk Ismail Sabri hanya menjadi Perdana Menteri yang saya anggap sebagai tempelan. Bermodalkan 42 kursi, orang ni tarik kursi aja out. Jadi keadaan begitu yang membuatkan dia tak boleh nak bertegas. Mungkin pada saya yang susah untuk dia mentadbir. Ini keadaannya. Bagaimanapun saya itulah, tapi macam mana pun hari ini saya tengok lain pula nadanya Tan Sri Muhyiddin. Bila hari ini Parti Pribumi Bersatu kata Tan Sri Muhyiddin tidak akan menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekalipun hubungan dengan UMNO semakin tegang. Dah lain pula dah. Di Melaka dulu ya. Jangan main-main. Saya bukan bodoh. Jangan ingat. Kita tak tahu. Saya tekan button saja. Uyuk. Kenapa pula hari ini lain? Kerana Presiden ini Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin kata ini kerana Bersatu menyedari tumpuan dan keutamaan perlu diberi terhadap rakyat yang bergelut dengan pelbagai masalah ketika ini. Pula dah nak tunjuk baik. Itu dah saya kata, kadang-kadang orang politik ni saudara banyak sangat lakonannya. Akhirnya kita terasa kita ni terabai dan terpedaya. Kononnya kita nakkan dalam keadaan pandemik ini, yang masa ini terutama perlu diberi pada rakyat. Kalau tanya di sini siapa yang nak pilihan raya? Kalau tanya sekarang, semua orang nak adakan pilihan raya. Sebab orang dah bosan dengan keadaan sekarang ni. Supaya diadakan satu kerajaan yang kuat, supaya dapat boleh buat keputusan yang mantap. Masalah sekarang ni, rakyat nak minta KWSP, tak dapat. Dan sebab itu orang nak pilihan raya cepat. Supaya rakyat pun dah tahu. Sukarnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat keputusan. Jadi dia kata, walaupun dalam situasi yang orang kata tak berapa menyeronokkan antara Bersatu dan UMNO, tapi kerana Bersatu memikirkan soal kepentingan rakyat, kepentingan negara, Bersatu tetap sokong kerajaan dan Datuk Seri Ismail Sabri. Terima kasih kerana sokong kita. Tetapi bagaimanapun janganlah you cakap begini, Ketua Perangan anda Wan Saipul, mesti ada syarat. Dan Tan Sri Muhyiddin juga pernah bercakap, apa-apa pun hubungan antara Perdana Menteri ada syaratnya. Bila dia buat pilihan raya di Johor, melanggar syarat. Benda ni. Jadi you bercakap apa sebenarnya?
Sebab dia kata supaya rakyat jangan terkorban disebabkan langkah bodoh kita untuk bertindak seperti ini, iaitu menarik sokongan. Hanya memikirkan kepentingan kita dan parti kita. Katanya. Sebenarnya dia yang memikirkan parti dia. Sebab saudara, cakap terang. Dulu dah cakap. Saya ingin mengulangi kenyataan saya. Apabila Tan Sri Mahyudin tidak lagi jadi Perdana Menteri, maka Parti Pemimpin Bersatu royuk, tutup buku. Usai pilihan raya di negeri Johor kali ini, Parti Pemimpin Bersatu di Johor bolehlah kita anggapkan tutup buku. Berbeza dengan UMNO, saudara. Bukanlah saya nak menguji parti saya. UMNO, walaupun kita kalah, walaupun kita tewas, akhirnya kita membina kembali dan rakyat sudah dapat balik keyakinan sebab kita ada dia punya akar umbi yang kukuh. Bila kita menang, kita bersyukur. Bila kita kalah, kita tetap setia. Jangan main-main dengan UMNO. Sebab itu saya mengharapkan agar teman-teman yang nak berhujah, ini Abdul Halim Majid, esok lusa PAS muafakat semula dengan UMNO. Ini kan SOP di negara kita ni. Saudara, ini soal bagi saya lah, sudah dah. Saya rasa cukuplah UMNO ni diluka dan dilukai. Janganlah mereka dengan teganya meluka dan melukai warga UMNO. Saya merasakan dalam keadaan sekarang ni, saya minta maaf. Saya bukan presiden. Saya sebagai warga akar umbi, sebagai warga veteran UMNO, saya melihat sudahlah. Kita tidak lagi mahu menyantuni dengan bersatu, cukuplah. Kita juga tidak mahu lagi untuk melihat kita dipermainkan dan diperbodohkan. Warga UMNO akan marah kalau kita menyantuni semula dengan PAS. Cukuplah. Sebab itu saya kata cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.